Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Janet Bennett dalam Buletin UKAS edisi petang 6 September 2020. Memulakan berita dengan tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud, malam tadi menyertai majlis santapan bersama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak serta penyampaian sumbangan kepada asnaf, masjid dan surau di Masjid Setiaraja Mukah. Program itu bersempena dengan lawatan selama 3 hari Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib di Mukah. Terdahulu, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib menyertai solat Maghrib dan Isyak berjemaah disusuli dengan mengagihkan sumbangan kepada seramai 50 asnaf dari sekitar Mukah. Selain itu, sebanyak 49 masjid dan surau dari sekitar Mukah turut menerima sumbangan. Turut hadir mantan Ahli Parlimen Mukah Tan Sri Datuk Sri Muhammad Leo Toyat, Adun Telian Yusuf Nos Balo, Adun Belingyan, Abdul Yaakob Arbi, Residen Bahagian Mukah Hajah Hamdiah Bakir dan Pegawai Daerah Mukah Sharif Saili. Kelaporan berikutnya. Ibu bapa tidak perlu risau menghantar anak-anak ke sekolah kerana Jabatan Pendidikan Negeri dan Daerah serta pihak sekolah telah mengambil tindakan sewajarnya dalam memastikan prosedur operasi standard SOP pembukaan sekolah dilaksanakan. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumiputera Sarawak, Datuk John Siki Tayai berkata, jika tidak menghantar anak ke sekolah akan menyebabkan anak-anak ketinggalan dalam pelajaran dan pihak sekolah akan memastikan keselamatan murid-murid sentiasa diutamakan. Anak yarau, kebuah aku anu masuk madah ngobala kita anak yarau kenyaga kesihatan anak kita, pengerai anak kita. Laman sidak cikgu menyikut cikgu Tony aku dah menyakut tadi kengari ke semua sekolah kita 4 buah itu. Mereka dijaga sebaik-baiknya oleh pihak sekolah. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program penataran pembukaan semula sekolah pasca COVID-19 KOT Ketua Masyarakat dan Ibu Bapa PIBG Zon Adnab di Sekolah Kebangsaan SK Kuala Lumpur Tatau pada Sabtu. Seramai 150 orang peserta yang terdiri daripada Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK, PIBG dan ibu bapa dari 4 buah sekolah rendah di Zon Anap iaitu SK Kuala Lumpur, Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK Rumah Barau, SK Saganiban dan SK Nagatau terlibat dalam program ini. Dalam pada itu, Datuk John Siki yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus turut meminta Kementerian dan Jabatan Pendidikan mempercepatkan kelulusan dalam membaik pulih sekolah-sekolah di kawasannya. Harapan kita kepada Kementerian Pendidikan dan Jabatan Pendidikan supaya dapat mencepatkan untuk sekolah-sekolah daif di kawasan kita yang perlu Kakus dan juga di tempat-tempat lain seluruh. Pada majlis itu, beliau telah menyerahkan cek program kecil luar bandar MRP sebanyak RM3,500 kepada PIBG SK Kuala Lumpur. Turut diumumkan insentif sebanyak RM300 bagi setiap pelajar yang berjaya melanjutkan pelajaran ke sekolah berasrama penuh dan Maktab Rendah Sains Mara MRSM. Sementara itu, pihak sekolah menerima insentif sebanyak RM5,000 bagi tujuan pembelajaran dan pengajaran di sekolah di kawasan Dun Kakus. Seterusnya, berita gembira kepada penduduk di 3 rumah panjang di sekitar kampung Sungai Ilas, Batang Igan, Matu selepas permohonan untuk pembinaan titian dan pembaikian telah diluluskan. Rumah terbabit adalah Rumah Raya dan Rumah Langyang masing-masing menerima projek pembinaan titian bernilai RM80,000 bagi setiap rumah, manakala Rumah Joseph Aus menerima peruntukan sekitar RM40,000 bagi tujuan pembaikian bumbung. Adun Jemoreng, Datuk Mursyid Diraja Dr. Haji Juanda Haji Jaya pada Jumaat melawat rumah panjang terbabit untuk menyerahkan projek kepada kontraktor yang berjaya. Inilah yang kita lakukan untuk penduduk di kawasan sini, di mana kita berkongsi kemakmuran pembangunan yang dibawa oleh pihak Kerajaan Negeri Sarawak di bawah pimpinan Datuk Patinggi Abang Johari, di mana konsep kita ialah kita berkongsi sedikit sama sedikit pembangunan, banyak sama banyak pembangunan, dan saya berusaha sebaik mungkin bagi pihak Kerajaan Negeri memastikan tidak ada tempat yang tertinggal daripada mendapat pembangunan di kawasan saya.
Katanya, projek pembinaan titian ini sangat penting untuk penduduk kampung kerana mereka perlu pergi ke sungai menggunakan perahu mereka untuk urusan harian seperti menghantar anak-anak ke sekolah. Sementara itu, Tuai Raya ketika ditemu ramah amat berterima kasih kepada Adun Jemoreng kerana begitu prihatin terhadap penduduk di Rumah Panjang. Jadi saya amat berterima kasihlah kepada Yang Berhormat kerana prihatin terhadap rumah panjang saya. Bukan saja rumah panjang saya, tapi rumah panjang yang di sekitar Sungai Ilas ini. Dalam program berasingan, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya berkata, kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak RM619,500 bagi tujuan membersihkan terusan, parit dan sungai untuk memudahkan para petani rumbia menguruskan kebun. Jelas beliau dengan wujudnya terusan-terusan seperti ini akan memastikan usaha membawa hasil-hasil kebun menjadi lebih mudah, cepat, efisien berbanding sebelum ini. Pada tahun ini telah diluluskan sejumlah RM619,500 untuk pembersihan kanal, parit-parit atau sungai-sungai kecil bagi memudahkan para petani rumbia pergi ke kawasan kebun mereka. Di samping menguruskan kebun dengan wujudnya kanal-kanal seperti ini nanti juga akan memastikan usaha membawa hasil-hasil kebun keluar itu lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien berbanding sebelum ini mereka terpaksa menggunakan kudrat yang tidak seberapa, tetapi apabila kanal ini dibersihkan lebih mudah untuk mereka membawa keluar hasil-hasil pertanian. Di samping itu pihak kerajaan juga telah membina sebahagian jalan-jalan di kawasan kebun di Kampung Kebuau dan membina jalan yang baru di antara simpang Kampung Igan sehingga ke Sungai Ilas dan Kampung Sungai Sah di Kebuau. Ketika ditemu ramah pada Majlis Perasmian Community Extensions Outreach Program CEOP DUN N44 Jemoreng Siri 4 pada Jumaat, Dr. Juanda berkata, program anjuran Jabatan Pertanian Negeri Sarawak itu banyak membantu petani dari sudut mendapatkan info dan maklumat pertanian yang lebih moden dan lebih baik. Sementara itu, Penolong Pegawai Pertanian Daerah Matu, Zakaria Yahud, berkata program yang julung kalinya dianjurkan di Kebuau itu disertai seramai lebih kurang 100 peserta. Program pada ini adalah program keempat Sigi Agrokop Jabatan Pertanian Daerah Matu untuk tahun 2020. Jadi kita laksanakan program ini di kawasan Kebuau untuk kali pertama tahun ini dan jumlah peserta yang terlibat lebih kurang 100 orang, walaupun pada hakikatnya masih banyak juga peserta yang ingin memandangkan keadaan Dewan kita yang agak terhad, jadi kita hadkan kepada 100 orang lah. Selepas ini nanti kalau ada lagi permohonan dari pihak peserta dan orang kampung, kita akan laksanakan lagi lah. Selanjutnya, beberapa kampung di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Demak Laut telah melaksanakan community policing bagi menjaga persekitaran kampung. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut, Dr. Hazlan Abang Hipni berkata menerusi community policing, keselamatan penduduk terjaga dan gejala negatif dari luar dapat dihindar. Beberapa kampung kami di kawasan Demak Laut sudah pun menggunakan community policing dan mereka menjaga kampung mereka daripada kemasukan orang luar dan kemasukan kiranya ada dijaga di depan kampung sudah mestilah gejala-gejala yang tidak diingini tidak akan semudah itu untuk memasuki kampung. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan program inklusiviti di BKU bersama komuniti Kampung Senari di Dewan Komuniti Kampung Senari pada Sabtu. Dr. Hazlan turut menyeru penlibatan penduduk dan masyarakat di peringkat kampung dalam komuniti setempat bagi memastikan keadaan kampung cantik, bersih dan selamat. Penlibatan komuniti di sesuatu kampung di dalam jua program dan usaha mereka bersama-sama dengan DBP ke arah mencantikkan kampung tersebut
membuatkan kampung tersebut lebih selamat dan seterusnya lebih bersih. So ada tiga perkara saya, cantik, bersih dan selamat. Beliau dalam pada itu mengharapkan kesemua 13 kampung yang berada di bawah pentadbiran Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU dalam keadaan cantik, bersih dan selamat. Pada majlis itu disampaikan sumbangan dana kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan SK Senari berjumlah RM5,000 dan bantuan kepada pelajar yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi IPT. Turut disampaikan kenyalaan Gold Card KGC kepada 39 penerima yang tinggal di Kampung Senari. Sekian bersama saya Janet Bennett dan kru penerbitan. Ikuti berita seterusnya pada Buletin UKAS edisi malam. Untuk dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.